Selamat petang, salam sejahtera. Ini memang paling hot, paling luar biasa. Janji dulu dengan saya, kamu akan share video ini ya. Sebab video ini, konten kali ini, pendedahan kali ini, pendedahan yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Baiklah, isu hangat petang ini, semua lantikan politik digugurkan serta-merta. Wow, ini memang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, tekan butang subscribe dulu. Tekan butang subscribe itu percuma untuk mendapatkan isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, ramai orang, ramai netizen, rakyat Malaysia di Malaysia ini sebenarnya tidak setuju sangat dengan lantikan-lantikan politik ini dalam apa-apa jawatan yang ada di Malaysia. Sehingga daripada kerajaan persekutuan di Putrajaya sampailah di kampung, kita tidak setuju sangat, kita tidak gemar sangat dengan lantikan-lantikan politik ini. Karena kalau di bahagian-bahagian yang paling bawah, contohnya di kampung, di daerah, saya tak pastilah tempat kamu, tapi kalau di tempat-tempat yang saya sebutkan ini, tak perlulah sebut di daerah mana, di tempat mana, tapi kamu pun mungkin mengalaminya, banyak lantikan politik ini sepatutnya tidak layak. Kalau dilihat dari gerak kerjanya, kebolehan kerjanya, sebenarnya tidak layak. Ada beberapa orang yang mungkin pada pendapat kita semua, kita lihat hanya raja mengampu. Tahu mengampu, raja kipas. Dia hanya pandai kipas. Tiba-tiba pula dilantik menjadi bos. Tiba-tiba pula dilantik menjadi pegawai, menjawat jawatan tersebut. Padahal jika dilihat daripada kualiti kerjanya ke laut, cap ayam, cap kuda, cap unta. Boleh kata tak gunalah. Dia tidak boleh kerja pun, tak pandai kerja pun. Tapi oleh kerana lantikan politik, dia pandai kipas-kipas. Dia dulu masa kempen, dialah orang paling 24 jam berkempen bersama orang seseorang. Akhirnya apa jadi? Dia diangkat menjadi bosku. Dia diangkat macam-macam lah jawatan. Tapi sebenarnya tidak layak pun. Tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju dengan apa yang saya cakap. Kalau Anda sebahagian daripada netizen yang tidak setuju sangat dengan lantikan-lantikan politik semata-mata ini. Kerana lantikan politik ini, kalau saya lah kan banyak yang tidak layak. Ramai yang tidak layak, tapi oleh kerana politik, dia dilantik. Akhirnya apa jadi? YB itu sendiri yang rugi kerana lantikannya itu tak bekerja, tak boleh kerja. Mau kerja juga tapi tak pandai kerja. Ada lagi yang lebih teruk, lebih teruk, taraf pendidikannya pun terlalu rendah. Apabila itu berlaku, banyak kerja-kerja yang moden, banyak kerja-kerja yang era moden, era baru ini, contohnya pengkomputeran, pendataan, mereka tak pandai. Semua yang lantikan politik ini kebanyakannya, kalau yang peringkat rendah sudah betul, tulis surat pun tidak pandai, komputer pun tak pandai, apalagi data. Jadi, saya sangat setujulah dengan keputusan ini, yaitu semua lantikan politik digugurkan serta-merta. Ini terbaik, ini memang terbaik, keputusan terbaik. Saudara-saudara, kontrak semua pengerusi dan ahli lembaga yang dibuat melalui pelantikan politik dalam firma dan badan berkaitan kerajaan akan ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Dalam message teks kepada Malaysia Kini petang ini, seorang menteri mengesahkan keputusan jemaah menteri itu. Benar, kata beliau. Jawab menteri itu ringkas ketika diminta mengulas laporan sebuah portal yang memetik surat Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali berhubung perkara berkenan. Surat itu menyatakan bahawa Kabinet membuat keputusan tersebut semasa mesyuaratnya semalam. Mereka yang kontraknya ditamatkan termasuk lantikan politik dengan Badan Berkanun Persekutuan, Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC, Syarikat Kementerian Kewangan diperbadankan, Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan, GLIC dan Institut Utama Kata Laporan ini. Saudara-saudara, mengikut saya lah kan, tidak pedulilah. Itu lantikan di peringkat tinggi kah, di peringkat rendah kah, sepatutnya ia dilantik berdasarkan kebolehan. Bila bercakap tentang lantikan kebolehan, tentunya ia melalui satu tapisan. Tapisan itu pula kita biasa sebut sebagai temu duga. Janganlah dilantik orang-orang itu hanya berdasarkan kepada politik. Sebab ramai lagi orang yang layak, ramai lagi sebenarnya yang berkebolehan di luar sana yang lebih layak.
Tetapi kerana politik, orang yang tak layak dilantik, orang yang tak layak tiba-tiba dapat jawatan. Kenapa? Dia hanya kerana pengikut seseorang, pengikut YB tersebut. Jadi takut nanti tidak lagi disokong, takut nanti lari, lompat parti, meninggalkan parti, dilantiklah jadi pula pegawai bos-bos. Gitulah. Jadi kalau kamu setujulah dengan apa yang dikatakan oleh netizen yang hot sekarang ini berkaitan dengan pemecatan serta-merta semua lantikan politik. Kalau kamu setuju itu, kamu tinggalkan komen kamu. Kalau kamu tidak setuju pun nyatakan kenapa kamu tidak setuju. Tapi pada pendapat saya, itulah pendirian saya. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Wah, yang paling hot baru-baru ini apabila bercakap tentang pendanaan politik. Siapa yang bagi duit, siapa yang mendanai politik, siapa yang bagi duit kepada PAS. Sebab baru-baru ini hot juga apabila kempen pilihan raya untuk Perikatan Nasional, yaitu untuk Bersatu dan PAS, dikatakan mewah. Sehingga ramai orang tanya, dana daripada PAS dan dana daripada Bersatu itu datang dari mana? Ada spekulasi mengatakan bahawa ia datang daripada dana kerajaan. Ada spekulasi mengatakan ianya datang daripada Muhyiddin Yassin. Dan hot pula, kebetulan pula, timbul isu 600 bilion dana kerajaan sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan kebetulan pula apabila Anwar Musa, bekas ahli Parlimen Ketere, mendedahkan betapa banyaknya duit Muhyiddin di bilik tidur. Beliau kata berpuluh-puluh juta dalam bilik tidur Muhyiddin. Saya pun tak tahu macam mana dia tahu berpuluh-puluh juta. Adakah dia kira? Tak tahulah. Mungkin dia nampak saya satu almari terus dia cakap 1 juta. Kita pun tak tahu. Adakah itu 1 juta kah? 1 bilion kah? Kita pun tak tahu. Tapi Anwar Musa kata banyak duit dalam bilik Muhyiddin. Diberi sewaktu PRN Sabah 2019. Jadi saudara-saudara, persoalan semula ialah daripada mana dana itu? Tolong tekan butang subscribe dulu supaya mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, saudara-saudara, yang lucunya hari ini ada seorang ahli parlimen daripada PAS, yaitu ahli Parlimen Kuala Terengganu, mengatakan dana PAS dari penyumbang Tin Milo, kata MP Kuala Terengganu. Wow, dari mana Tin Milo itu? Saya sebenarnya tak tahu siapa penyumbang Tin Milo ni. Rupa-rupanya ini dia. Siapa penyumbang Tin Milo itu? Ikuti terus ulasan ini supaya kamu tahu siapa penyumbang Tin Milo itu. Pada sebuah acara baru-baru ini untuk mengiktiraf usaha petugas pilihan raya, ahli Parlimen PAS Ahmad Azmzad Hasim mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menyumbang kepada Tin Milo bagi membantu membiayai aktiviti dan program parti. Merujuk kepada sumbangan ahli PAS, ahli Parlimen Kuala Terengganu itu berkata, semua aktiviti dan program itu dapat dilaksanakan kerana sumbangan Tin Milo. Jika ditanya dari mana PAS memperoleh dana bagi melaksana setiap aktiviti dan program, kami tidak malu untuk menyatakan bahawa ia adalah daripada Tin Milo ahli-ahli kami. Duit PAS adalah daripada kocek ahli-ahli kami sendiri, katanya seperti dilapor Haraka Daily. Ahmad juga menyifatkan prestasi cemerlang PAS dalam pilihan raya sebagai manifestasi keinginan rakyat untuk sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil dengan Islam menjadi panduannya. Pada pilihan raya umum PRU 15, PAS yang merupakan sebahagian daripada Perikatan Nasional PN muncul sebagai pemenang terbesar dengan lebih 40 kerusi parlimen. Bagaimanapun, PN gagal membentuk kerajaan berikutan kebuntuan politik yang berpunca daripada parlimen tergantung. Perbelanjaan pilihan raya PN juga menimbulkan pertikaian dengan pelbagai pihak, menggesa siasatan tentang bagaimana gabungan baru yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin mempunyai akses kepada dana sedemikian.
SPRM juga sedang menyiasat bekas Perdana Menteri dan pentadbirannya berhubung dakwaan penyelewengan dana awam untuk menangani pandemik COVID-19. Minggu lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan mendakwa hasil perjudian mungkin digunakan untuk membiayai aktiviti kempen PRU. Anwar bagaimanapun tidak memberikan sebarang bukti. Walaupun tidak menyebut nama parti atau ahli politik, Anwar dipercayai merujuk kepada Perikatan Nasional. Susulan itu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, PN akan mempertimbangkan untuk menyaman Perdana Menteri sekiranya dia gagal mengemukakan bukti. Sementara itu, Ahmad berkata kejayaannya menang di Kuala Terengganu adalah atas pengorbanan semua pihak yang bekerja tanpa jemu. Tanpa sokongan, dorongan serta pengorbanan para amalin ini ditambah dengan usaha yang tidak mengenal erti penat lelah dan jemu sepanjang masa berkempen dan dengan munajat serta keyakinan pertolongan Allah bersama kita, mana mungkin kita mampu memperoleh kemenangan dengan majoriti sebanyak 40.907 undi, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.